Buletin Didik 19 November bersama saya Charles Mohan. Salam sejahtera. Agensi Peneraju Ekonomi Digital Negara MDEC bekerjasama dengan Petrosains Sdn Bhd menganjurkan karnival #MyDigitalMaker 2021 secara dalam talian bermula 17 November lalu. Bertemakan Raising Digital Heroes, acara kemuncak karnival itu memberi tumpuan kepada kandungan berkaitan pengetahuan industri serta mengurangkan jurang digital di Sabah, Sarawak dan Labuan. Ia menawarkan lebih 40 jam program interaktif yang boleh dilayari para peserta menerusi laman Facebook Petrosains. Menurut Ketua Pegawai Kemahiran Digital dan Kerjaya MDEC, Dr. Sumitra Nahir, perkembangan teknologi sedikit sebanyak memberi ruang kepada cabaran baru untuk generasi masa hadapan. Walau bagaimanapun, tiada sesiapa akan ketinggalan daripada memiliki kemahiran yang diperlukan sekiranya mereka membuka minda untuk belajar untuk terus berkembang maju dalam dunia norma baru. Dalam pada itu, karnival tersebut menyediakan pengalaman praktikal dan menyeronokkan kepada para peserta bagi menyemai rasa cinta terhadap dunia digital. Petrosains turut membawakan webinar dan bengkel berasaskan industri dengan topik meliputi penggunaan drone di pelantar minyak, teknologi marine serta kegunaan kejuruteraan dan prototipe. Selain daripada itu, Petrosains juga bekerjasama dengan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah dan Pustaka Negeri Sarawak untuk menyediakan akses kepada pelajar luar bandar di 5 pusat e-desa di Sabah dan 10 pusat komuniti digital di Sarawak. Ia bagi merapatkan jurang antara pelajar di kawasan bandar dan luar bandar. Pada masa yang sama, memberi peluang kepada mereka memanfaatkan pusat tersebut untuk menyertai aktiviti dan bengkel #MyDigitalMaker. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC menyeru kepada pelajar, remaja dan mereka yang tidak berkemampuan untuk melanggan 2 pakej peranti yang dilancarkan kerajaan baru-baru ini. MCMC menerusi satu kenyataan berkata 2 pakej berkenaan termasuk pakej remaja keluarga Malaysia dan pakej peranti keluarga Malaysia. Kedua-dua pakej tersebut adalah inisiatif kerajaan dan amat berguna dalam membantu golongan pelajar, remaja serta mereka yang kurang berkemampuan memperoleh akses internet selain memiliki peranti pintar mampu milih. Bagi pakej remaja keluarga Malaysia, ia adalah pakej prabaya khusus untuk golongan remaja dan pelajar termasuk pelajar pasca siswaza. Dengan hanya RM10 sebulan, mereka boleh memperoleh data 20 GB untuk tempoh 3 tahun. Selain itu, turut diberikan data 1 GB percuma untuk aktiviti produktiviti setiap hari dan internet asas tanpa had. Bagi pakej peranti keluarga Malaysia pula, pakej itu membolehkan rakyat Malaysia memiliki atau menaik taraf kepada peranti muda alih dan voice over long term evaluation secara percuma. Peranti tersebut dapat dimiliki dengan langganan serendah RM40 sebulan melalui kontrak selama 12 sehingga 24 bulan tertakluk kepada jenis peranti dan perkhidmatan yang dilanggan. Kedua-dua pakej ini dilancarkan Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa pada 14 Oktober lalu hasil kerjasama dengan 6 syarikat penyedia perkhidmatan iaitu Celcom Digi Maxis, U-Mobile, Telekom Malaysia TM serta Yes. Minat yang mendalam dalam bidang sukan gimnastik bukanlah satu perkara baru bagi kanak-kanak perempuan seawal usia 7 tahun. Ia sebaliknya merupakan satu kebiasaan bagi mereka untuk dihantar ke kelas gimnastik. Namun berbeza bagi adik Aira Maleka Ahmad Daniel apabila minatnya dalam bidang sukan gimnastik turut seiring dengan bidang akademik walaupun sibuk meluangkan masa dengan latihan gimnastik setiap hari. Menurut ibunya, Zati Uthman, apabila anaknya melibatkan diri dengan sukan gimnastik seawal umur 4 tahun, dia sedar anaknya tidak lagi mempunyai masa terluang seperti rakan sebayanya yang lain. Ini adalah kerana latihan Aira bermula selepas sesi persekolahan sehingga jam 10 malam setiap hari. Setelah selesai latihan, itulah masanya mengulang kaji pelajaran bagi sesi persekolahan pada keesokan hari. Gimnastik training walaupun hari raya Cina masih menjalani latihan. Syukur Alhamdulillah setakat ini masih dapat seimbangkan lagi kerana Aira ni mempunyai minat di dalam kedua-dua bidang, akademik dan juga bidang gimnastik. Bersyukur sangat pada usia 7 tahun dia masih lagi matang dan belum pernah lagi mengeluh untuk mengatakan dan
esok tak nak pergi sekolah sebab kaki sakit, esok tak nak pergi sekolah sebab penat latihan. Tambahnya, Aira sentiasa teruja ingin ke sekolah untuk belajar benda baru serta berjumpa rakan sekelas dan guru-guru. Dalam pada itu, pihak pengurusan sekolahnya iaitu Sekolah Kebangsaan Konvent Bukit Nenas 1 turut menggalakkan murid-murid untuk melibatkan diri dalam bidang sukan pada masa sama cemerlang dalam akademik. Ia terbukti apabila Aira dan kumpulannya memperoleh pingat emas dalam acara gimnastik berkumpulan yang dianjurkan oleh Persekutuan Gimnastik Malaysia FIG pada tahun 2020. Manakala bagi bidang akademik, Aira merupakan ketua kelas dan telah mewakili sekolahnya untuk pertandingan video pendek pesanan hikmat masyarakat COVID-19. Bersua kembali, berilmu untuk berjasa. Slogan itu yang menjadi tunjang kepada kejayaan projek yang diusahakan Ahli Persatuan Bekas Pelajar Sekolah Dato' Abdul Razak SDARA dalam mengumpul dana lebih RM600,000 bagi menyediakan bas sekolah untuk keselesaan pelajar. Melihat kepada keperluan semasa, bekas pelajar SDARA mengambil inisiatif untuk membantu serta berbakti kepada tempat bermulanya perjalanan hidup mereka dalam menjadi insan yang berjaya. Usaha murni itu bermula sejak November tahun lalu dan hanya mengambil masa selama 3 bulan. Institusi persekolahan atau institusi sekolah ini tempat gedung ilmu yang kita timba. Di sana permulaan satu perjalanan pembinaan minda, psikologi, personality, dan di situlah kita mendapat kematangan minda. Masya Allah, kalau kita tidak berbakti kepada tempat yang kita maksudnya memulakan perjalanan untuk ke arah the journey of life towards the echelon of life. Kami percaya dengan semangat yang bertunjangkan kepada slogan sekolah iaitu berilmu untuk berjasa, setiap warga Sedarians, bekas pelajar mempunyai semangat dan tekad untuk sama-sama kita bergerak ke atas ke arah kejayaan projek ini. Dan alhamdulillah hari ini kita telah pun berjaya menghasilkan ataupun melahirkan sebuah bas yang insya-Allah akan memberikan keselesaan dan keselamatan untuk anak-anak kita dan juga seterusnya akan memudahkan mereka dalam aktiviti-aktiviti akademik dan juga co-curriculum yang mereka lakukan. Bas yang disumbangkan adalah keluaran MAN Jerman dengan spesifikasi yang berkualiti tinggi bagi menjamin keselamatan para pelajar yang menggunakannya. Reka bentuk bas berkenaan adalah semi-high deck dan mempunyai 44 bilangan tempat duduk. Dalam pada itu, selain berbakti kepada sekolah, mereka turut berhasrat untuk melebarkan sayap membantu semua lapisan masyarakat yang memerlukan. Memang tujuan Persatuan Alumni Sekolah Dato' Abdul Razak untuk membantu. Sekarang ini kita melebarkan sayap kita melalui Yayasan Sedara. Bukan hanya membantu pelajar-pelajar, bekas-bekas pelajar, kita juga akan bergerak lebih aktif membantu masyarakat Malaysia secara keseluruhannya lah yang memerlukan bantuan. Itu tekad kita lah sebagai bekas pelajar Sekolah Dato' Abdul Razak untuk memberi balik lah, orang kata giving back to society. Seramai 2,575,388 individu atau 81.8% daripada populasi remaja di negara ini telah lengkap menerima suntikan vaksin COVID-19. Berdasarkan data Kementerian Kesihatan KKM melalui laman COVID Now, sejumlah 2,748,602 individu atau 87.3% bagi populasi remaja pula telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Bagi populasi dewasa, 95.5% atau 22,363,772 individu telah lengkap vaksinasi, manakala 97.8% telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin COVID-19.
Sebanyak 123,210 dos vaksin diberikan semalam. Perkembangan itu menjadikan jumlah kumulatif pemberian vaksin bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK kini meningkat kepada 51,723,584. Pergerakan penumpang domestik bulanan di rangkaian lapangan terbang Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB meningkat 3 kali ganda kepada 1.18 juta individu pada Oktober lalu berbanding 362,000 penumpang pada bulan sebelumnya. Lonjakan sebanyak 226% itu susulan penamatan Sekatan Perjalanan Domestik yang turut menyaksikan kumpulan itu buat pertama kali mencatat pergerakan lebih 1 juta penumpang di Malaysia pada tahun ini. Selain itu, gabungan operasi kumpulan MAHB di Malaysia dan Turki merekodkan sejumlah 1.4 juta pergerakan penumpang pada bulan lepas iaitu peningkatan sebanyak 28% berbanding September. Pengarah urusan MAHB Datuk Iskandar Mizal Mahmud berkata, pengumuman kemudahan laluan perjalanan vaksinasi VTL antara lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dan lapangan terbang antarabangsa Changi Singapura selain gelombang pelancongan antarabangsa Langkawi serta koridor perjalanan antara Malaysia dan Indonesia akan turut meningkatkan pergerakan penumpang dalam bulan mendatang. Rekod dunia bagi lelongan dokumen bersejarah iaitu manuskrip asal Perlembagaan Amerika Syarikat yang menerima bidaan $43 juta atau 180 juta ringgit. Jurucakap Sotheby's berkata manuskrip tersebut adalah salah satu daripada 11 salinan asli Perlembagaan Amerika Syarikat yang diketahui masih wujud. Ia ditandatangani pada 17 September 1787 di Independence Hall, Philadelphia. Pengasas Amerika Syarikat termasuk George Washington, Benjamin Franklin dan James Madison menurunkan tanda tangan pada dokumen itu. Pakar manuskrip dan buku antik di Sotheby's, Selby Kiefer, memaklumkan dokumen terbabit mungkin sebahagian daripada sejumlah 500 naskah yang dicetak sebelum majlis menandatangani. Pembida yang memenangi tidak dapat dikenal pasti, tetapi beliau mengatasi bidaan sekumpulan pelabur mata wang kripto yang telah mengumpul $40 juta atau 167 juta ringgit untuk mendapatkan dokumen berkenaan. Bidaan $43 juta atau 180 juta ringgit termasuk komisen. Ia menjadi satu-satunya manuskrip asli Perlembagaan Amerika Syarikat yang kini berada di tangan pemilih swasta. Setiap orang mempunyai minat tersendiri termasuk mengumpul koleksi barangan tertentu dalam jumlah yang banyak. Begitu juga dengan Scarlett Ashley Cheng, 6 tahun, yang mencipta rekod dunia sebagai pengumpul lip balm terbanyak. Oddity Central melaporkan kanak-kanak ini bersama kakaknya Kaylin, 8 tahun, memiliki koleksi 3,388 lip balm dan ia diiktiraf terbanyak di dunia. Koleksi pelbagai jenis, warna, tekstur dan bentuk membabitkan pelbagai jenama terkenal seperti Burt's Bees, EOS, Humble serta Nivea. Seperti kebanyakan kanak-kanak, Scarlett dan kakaknya pada awal menggunakan lip balm ekoran mengalami bibir kering. Ibu bapa dan nenek Scarlett meletakkan lip balm setiap hari untuk memastikan ia sentiasa lembap. Pada mulanya, ia hanya biasa tanpa sebarang perisa dan apabila semakin dewasa, dia mula mencuba perisa berlainan dan sejak beberapa tahun kebelakangan ini, pengumpulan lip balm menjadi hobinya. Scarlett dan kakaknya kreatif menghasilkan pelembap sendiri menggunakan bahan organik. Daripada ribuan lip balm milik Scarlett, koleksi unik dimiliki antaranya berjenama Skittles, M&M dan Chupa Chups yang mempunyai bau serta rasa sedap seperti perisa Coca-Cola dan Fanta. Teluk Mas Tanjung Ketapang, tempat Uda mengail tenggiri. Bersalut emas hebat dipandang, sayap bahasa ke mana pergi. Angkor terbawa, tampan tertinggal. Maksudnya, baik rupanya tetapi buruk sikapnya.
Sukan dimulakan dengan tumpuan Piala Malaysia. 4 pasukan menggesa slot separuh akhir selepas menutup perlawanan suku akhir kedua malam semalam. Kuala Lumpur City meneruskan kemarahan apabila menewaskan juara 33 kali Selangor. Aksi suku akhir kedua yang berlangsung di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras menyaksikan pemain import KL City, Romel Morales, meledak gol tunggal perlawanan. Ia menemui sentuhan Morales pada minit yang ke-51 untuk merekodkan jaringannya yang ke-10 dalam kempen Piala Malaysia. Selangor cuba bangkit memburu gol namun kelebihan dimiliki KL City dipertahankan sehingga whistle penamat. Agregat 3-0 memihak KL City nyata meranapkan impian Selangor yang membawa misi melakar kejuaraan Piala Malaysia ke-34. KL City mencatat sejarah tersendiri mara ke separuh akhir buat kali pertama sejak tahun 1992 selepas menjulangnya secara hat-trick pada tahun 1987, 1988 dan 1989. Dalam pada itu, skuad kendalian Zainal Abidin Hassan turut mencipta sejarah tersendiri. Ia selepas berjaya mara ke peringkat separuh akhir kejohanan bola sepak tertua Asia Tenggara itu buat kali pertama. Perlawanan tumpuan menyaksikan tuan rumah membuka tirai jaringan seawal minit ketiga iaitu melalui rembatan jarak jauh penyerang import dari Brazil, Adriano Narciso. Sebelum mendahului 2-0 hasil jaringan bintang pasukan Sonny Nod pada minit yang ke-78, Sabah kemudian mencetak satu lagi gol pada masa kecederaan namun gagal untuk menafikan kemarahan Melaka United. Untuk rekod pencapaian terbaik Melaka United dalam kempen Piala Malaysia adalah mara ke suku akhir pada tahun 2017 dan 2019. JDT selaku juara bertahan mara ke kelompok 4 terbaik selepas menewaskan Kedah Darul Aman FC 1-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Tuan rumah memecah kebuntuan gol pada hujung babak pertama apabila bola umpanan Leandro disudahkan Arif Aiman. Kedah yang ketinggalan tanpa sukar untuk melepasi benting tuan rumah, malah kelibat Pa Sherman dan Cece Kepre gagal menyerlah untuk memburu gol. Kemenangan ini membolehkan JDT meneruskan misi mempertahankan mahkota kejuaraan Piala Malaysia. Harapan Terengganu FC untuk ke Piala AFC musim depan terus menyala. Skuad penyu berjaya mengesahkan tempat ke separuh akhir Piala Malaysia musim ini. Anak buah Nafuzi Zain mengekalkan kerentak dengan menumbangkan Sarawak United 4-2 pada aksi suku akhir kedua di Stadium UiTM Shah Alam. Berbekalkan kemenangan 2-1 pada aksi pertama, hanya 2 minit diperlukan Terengganu untuk memadam kelebihan gol di tempat lawan menerusi Jordan Minta. Faizal Halim menambah gol kedua pada minit yang ke-11 dan gol ketiga menemui penyudah Faiz di penghujung babak pertama. Pelawat terus menambah derita tuan rumah apabila Minta meledak gol kedua peribadinya. Sarawak kemudian mengurangkan defisit dengan 2 gol. Masing-masing menerusi Sandro Da Silva pada minit yang ke-72 dan Uche Akbar pada hujung perlawanan. Kemenangan Terengganu 6-3 secara agregat itu menyaksikan separuh akhir bakal menampilkan satu lagi blockbuster. Terengganu dijadual bertemu JDT di separuh akhir pertama dan kedua pada 22 dan 26 November ini. Ciptaan wingsuit elektrik pertama di dunia mengakhiri paparan buletin D-Day malam ini. Saya Charles Mohan. Salam hormat, salam ceria dan kita jumpa lagi.